Bab iman kembali ke Madinah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Jadi di sini nak ayat lagi tentang kelebihan Madinah lagi ni. Kelebihan Madinah ni. Jadi bab-bab semua ni mengandungi kelebihan atau menunjukkan kelebihan Madinah. Di antara kelebihannya ialah sebagaimana di permulaan Islam iman itu berhimpun di Madinah. Berhimpun di Madinah, maka begitulah juga di akhir zaman iman itu berhimpun di Madinah pula. Dan ada hadis disebutkan dalam Nasa'i dan sebagainya, Ibnu Hibban dan sebagainya, ada sebutkan akhirul qaryah min qural islami kharaban al-Madinah. Negeri yang paling akhir hancurlah negeri Islam ialah Madinah. Itu merujuk kepada akhir zaman lah. Ada dalam riwayat-riwayat menyebutkan habis lain rosak, dipengaruhi oleh Dajjal dan lain-lain perosak lah, sehingga akhirnya Madinah perginya di situ. Dan di situlah Dajjal pergi, tak boleh nak masuk, seperti yang akan datang kita akan tengok ni. Jadi ada ulama mengatakan innal iman ya'rizu ilal Madinah ni, dia kata ini khusus dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama-sama. Khusus dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu al-iman ya'rizu ilal Madinah. Jadi dengan takdir mudhaf, hazaf mudhaf di situ. Ahlul iman ya'rizu ilal Madinah. Mana orang-orang yang beriman akan berhimpun ataupun kembali ke Madinah. Kata Muhallab, hadis ini menunjukkan tepi itu nombor 13 tu, Madinah itu tidak didatangi oleh kecuali oleh orang mukmin, dan ia didatangi, didorong oleh iman seseorang itu dan kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah, ada yang mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah tu kerana cinta kepada Nabi, nak pergi belajar ilmu, maknanya ke situ perginya. Lepas tu selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat pun begitu juga. Tapi apakah ini maksud semua zaman? Tidak. Semua zaman? Tidak. Tetapi di zaman awal, di zaman permulaan Islam, memanglah tempat itu menjadi rujukan lah. Sehingga Imam Malik menganggap amal ahli Madinah itu sebagai hujjah dalam mazhab dia. Sebagai hujjah dalam mazhab dia. Tetapi hal ini lebih menunjukkan pada kita lah, lebih menunjukkan awal dan akhir, seperti yang kita sebut tadilah, iaitu di awal iman tu maknanya pergi berhimpun di situ, jadi kuat di situ. Begitu juga di akhir zaman akan berlaku begitu pula. Apa ni ya buat banding dengan ular tu, seperti ular ta'rizu ila juhriha, balik kepada lubang dia. Ular tu molek kah? Tak molek. Tetapi banding tu di dalam bab tashbih, maknanya wajah syabah tu maknanya ada satu sudut saja pun sudah memadai, tidak semestinya dari semua segi serupa. Jadi sebab apa dipilih ular tu? Sebab ular ni kalau dia pergi ke mana-mana, sejauh mana pun, dia apabila dia dalam keadaan ketakutan, dia akan balik ke lubang dia akan cari sarang dia. Itu sifat dia nya. Jadi keadaan orang mukmin pun begitu jugalah. Keadaan orang mukmin begitu juga. Ini bab dosa orang yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah. Orang yang mengadakan pakatan jahat ataupun bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah. Ini riwayat daripada Sa'ad, katanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesiapa pun yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah melainkan dia akan menjadi cair. Dia akan menjadi cair seperti cairnya garam di dalam air. Gitu.
Jadi hal ni pun mengikut kebanyakan ulamanya, dia hadkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman-zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang kelebihan apa nama ni umat dia, kelebihan sahabat-sahabat dia, terutamanya sebelum berlaku fitnah. Sebelum berlaku fitnah, yang dimaksudkan fitnah itu ialah fitnah di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalau hak sebelum tu termasuklah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang kafir pakak Yahudi pakak dengan kafir Mekah gapo untuk nak menghancurkan Islam, menghancurkan ahli Madinah, tidak dapat waktu tu. Tidak dapat waktu. Bukan makna setiap zaman. Bukan makna setiap zaman. Jadi begitu. Supaya tak ada juga. Walau bagaimanapun setengah mengatakan setiap zaman bila-bila pun. Jadi nak tahu hak tu apabila kita tengok bukti-bukti lah. Betulkah begitu? Musyahadah. Musyahadah akan menentukan apakah benar hadis ini memberi makna untuk setiap waktu, setiap zaman, ataupun hanya untuk zaman itu sahaja. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, tidak menunjukkan begitulah. Musyahadah tidak menyokong bahawa setiap zaman, siapa sahaja, maknanya di setiap zaman sampai ke kiamat, tidak begitu. Tetapi kalau hak besar-besar, maksudnya hak besar-besar, boleh jadilah seperti Dajjal gapo tu tidak berjaya, hak tu tak apalah. Tapi kalau hak kecil-kecil, makna perbalahan sesama Islam gapo tu, musyahadah tidak menunjukkan begitu. Tidak menunjukkan orang yang menentang hak di situ misalnya jadi hancur, tidak gitu. Bahkan ada kalanya dia benar dari segi politik lah, kita kata perbalahan politik. Jadi tidak semestinya begitulah. Tidak mesti benar pihak yang menentang penduduk Madinah tu. Tidak mesti kalah pihak yang menentang tu. Jadi penduduk Madinah tidak mesti menang. Gitu. Babu atamil Madinah, ini bab benteng-benteng Madinah. Urwah menceritakan, kata dia, saya dengar Usamah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafa, mana nampak, melihat ala utumin min atamil Madinah, melihat daripada atas benteng, salah satu benteng Madinah. Jadi dia melihat daripada atas, yang ni jenguklah kita kata. Lalu dia kata, adakah kamu nampak apa yang aku tengah nampak ni? Sesungguhnya aku nampak ni mawaqi'al fitan, tempat-tempat berlaku fitnah di celah-celah rumah kamu, seperti jatuhnya hujan. Maknanya fitnah-fitnah tu sudah turun, mengalir, mencurah-curah seperti mana air hujan mencurah-curah melalui saluran air itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan begitu. Taba'ahu Ma'mar wa Sulaiman bin Katsir an az-Zuhri. Jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ni, Allah Subhanahu wa taala kasyafkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala buka, singkapkan perkara yang akan berlaku, akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah ni bila berlaku? Mawaqi'al fitan ni. Hak Nabi ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lama selepas dia wafat, iaitu di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, di mana pemberontak-pemberontak datang daripada pelosok negeri, daripada Mesir, daripada Kufah, Iraq dan macam-macam lagi, pergi nak bunuh Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman memang terbunuhlah, syahid dalam peristiwa itu pada hari Ad-Dar. Dalam sejarahnya disebut sebagai Yaumud Dar. Peristiwa Sayyidina Uthman dikepung oleh pemberontak-pemberontak itu, tidak boleh minum air dan sebagainya. Itu dalam sejarah disebutkan begitu. Sehingga matilah Sayyidina Uthman, dibunuh oleh mereka ini. Jadi Nabi SAW sudah nampak tu. Tidak semestinya barang hak nampak tu Allah SWT boleh nampak melalui kasyaf misalnya, ataupun melalui mimpi. Benda tu berlaku selalu. Kadang-kadang berpuluh tahun kemudian barulah berlaku benda tu. Jadi ini menunjukkan begitulah. Apa yang ditunjukkan kepada Nabi SAW begitu. Begitu juga orang lain-lain pun begitu juga. Lama kadang-kadang tu.
Seorang tu mimpi masa budak. Benda tu berlaku setelah dia tua. Baru berlaku. Tu. Mana lama lah. Dia mimpi, misalnya jumpa dengan orang tu, dengan orang ni, orang-orang yang lebih pada masa kecil. Rupanya benda tu akan jadi kepada dia masa tua. Jadi benda-benda tu dapat kita lihat dalam hadis-hadis umpama inilah. Tapi Nabi SAW tengok ni, mana bukan mimpi ni. Allah SWT beri nampak ke dia. Oleh kerana cerahnya. Jiwa dia tu, dalam keadaan sedar macam ni pun, Allah SWT beri nampak. Nampak. Pas nampak tu seperti air hujan. Air hujan. Mencurah-curah turun. Itu maknanya fitnah. Jadi fitnah situ tu gak, tak situ tu gak, tak berhenti-berhenti lah umat Islam. Pecah. Perai sama sendiri. Seterusnya. Berkucak-kacir lah. Itulah akibatnya. Babun la yadkhulul dajjal al-Madinah. Ini bab. Dajjal tidak akan masuk ke Madinah. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, daripada Abi Bakrah, sabdanya, tidak akan masuk ke Madinah ru'bul Masihid Dajjal. Kehebatan Masih ad-Dajjal itu. Kehebatan maknanya apa kita kata? Sifat dia yang menggerunkan lah. Tak ada tu ru'b. Kehebatan dia. Tidak akan masuk ke dalam Madinah. Mana lain bunyi Dajjal tu, maknanya gemetar, takut, dan sebagainya, macam-macam lah perasaannya, berasa hebat, macam-macam. Tapi di Madinah tidak begitu. Ini lagi menunjukkan kelebihan Madinah tu. Pada masa tu, pada hari itu, Madinah tu mempunyai 7 pintu. Di setiap pintu ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat. Ini menunjukkan apa nama ni, Madinah itu terpelihara, dan tentu sekali tempat yang macam tu adalah tempat yang istimewa. Jadi sabitlah fadilah ataupun fadail Madinah, apa nama ni, tajuk besar yang dibuat oleh Imam Bukhari di permulaan bab ni, tajuk besar dia. Pak kita kata ada pintu kah? Pintu duduk mana? Dia royak ni pada masa tu. Pada masa Dajjal akan ada 7 pintu. Lepas tu mungkin 7 pintu tu tidak ada semati dalam kenyataan, dalam zahir ni. Sebab malaikat hak Nabi SAW sebut tu, kalau ada pun sebab dia nampaknya. Tapi pada hakikatnya ada, pasti ada. Yang dibagi Dajjal, dia nampak macam ada pintu tu. Hak tu sekurang-kurangnya bagi dia tu, sehingga dia tak boleh masuk. Jadi tidak semesti orang lain nampak gitu. Tak mesti orang lain nampak begitu, tapi boleh jadi juga akan berlaku begitu. Pintu zahir. Dan di pintu tu ada malaikat, 2 malaikat. Riwayat daripada Abu Hurairah lagi katanya, sabda Nabi SAW, di pintu atau tempat masuk Madinah tu, tempat-tempat masuk Madinah tu ada malaikat-malaikat. Tidak dapat masuk ke dalamnya ta'un dan juga Dajjal. Tidak akan masuk ke dalamnya ta'un dan juga Dajjal. Yang ini adalah hasil keberkatan doa Nabi SAW. Berkenaan dengan ta'un itu. Padahal Madinah tu dulu semasa Nabi SAW mula-mula pergi itu adalah tempat ta'un, seperti mana kita akan tengok akan datang di akhir bab, iaitu tempat ta'un, tempat penyakit. Siapa saja pergi situ jadi macam-macam lah, kena penyakit busung lah, demam lah, sakit perut lah, sakit kepala lah, macam-macam di situ. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW pun begitu. Nanti kita tengok akan datang. Ini adalah hasil berkat doa Nabi SAW, sehingga sekarang ni maknanya dia terselamat daripada itu, daripada ta'un secara menyeluruh. Bukan bermakna apa nama ni, tidak orang tak sakit situ, tidak. Secara menyeluruh, besar-besaran, mati beramai-ramai, sebagaimana kita tengok biasa berlaku pada tempat-tempat lain itu. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata dia, Nabi SAW menceritakan kepada kami satu hadis yang panjang tentang Dajjal. Di antara yang dia ceritakan ialah Dajjal akan datang, padahal diharamkan kepada dia untuk masuk ke mana-mana tempat masuk ataupun jalan Madinah. Tak boleh masuk.
Tapi dia pergi juga. Ada percubaan juga maknanya untuk pergi. Dia pun turun atau berhenti ba'das sabah di salah satu tempat kosong, tanah yang tidak subur lah, di kawasan tanah yang tidak subur, tidak ada tanaman-tanaman di situ di Madinah. Mana di luar daripada Madinah lah, dekat Madinah. Lalu keluar pada hari itu seorang lelaki, dia adalah sebaik-baik manusia, atau kata Nabi SAW, di antara sebaik-baik manusia, di antara orang yang paling baik pada masa itulah. Dia pun kata, orang itu kata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah ceritakan kepada kami tentang engkau. Dalam hadis-hadis dia lah maksudnya. Lalu Dajjal pun kata, bagaimana kalau aku bunuh dia ni, kemudian aku menghidupkannya, adakah engkau ragu tentang kedudukanku? Adakah engkau ragu tentang fil amri, yakni fi sya'ni, tentang aku? Mereka pun jawab tidak. Maka Dajjal pembunuh dia, kemudian menghidupkan dia. Bila dia tu dihidupkan semula, orang tu pun kata, demi Allah, aku tidak pernah mata hati aku tidak pernah secerah hari ini. Tidak pernah aku lebih cerah mata hati daripada hari ini. Mana jelas benar pada hari ini. Maka Dajjal pun kata, aku akan bunuhmu, kata dia. Tetapi tidak diberikan kuasa kepadanya untuk membunuh. Dia tidak berdaya membunuh orang itu. Lagi riwayat daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, sabdanya, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dipijak oleh Dajjal, kecuali Madinah, Mekah dan Madinah. Tidak ada satu pun daripada jalan-jalan ataupun pintu-pintu ataupun tempat-tempat masuknya, melainkan ada di situ malaikat-malaikat yang bersaf-saf menjaganya. Kemudian Madinah akan gempar, terjufu, akan gempar bumi 3 kali. Penduduk dia tu akan mengalami gempar 3 kali. Dengan itu Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Dulu kita sudah jumpa dah dalam bab yang lalu, Madinah itu mengeluarkan orang, orang-orang yang jahat, seperti mana penghembus ataupun dia paip, tukar besi itu membersihkan kekotoran ataupun tahi besi daripada besi. Gitulah. Jadi inilah hak maksud yang sebenarnya hak tepat pasti akan berlaku hak ni, iaitu di akhir zaman. Adapun sebelum pada tu, anda sudah ayat 2 minggu lepas, tidak, bukan bermakna di Madinah tu tidak ada orang munafik, tidak ada orang kafir. Tidak, tapi dari semasa ke semasa begitulah keadaannya, dia jadi gitu, tak sedap duduk mana orang-orang tu. Dia akan berlakulah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sama ada dia lari sendiri ataupun dia dihalau, seperti orang-orang Yahudi di Madinah tu, seperti kita rakyat ada baru ni. Tapi kok mana pun tidaklah semua di antara munafik tu ada yang mati situ pun, tanah situ pun ada. Bahkan dalam Quran sendiri pun sebut, wa min ahlil madinati maradu ala nifaq. Di antara penduduk Madinah tu ada yang berkerah di atas nifak dia, maknanya munafik, ada sebut gitu. Jadi hak mana hak kata habis ni keluar, ni dalam hadis ni, di akhir zaman. Jadi dalam hadis yang pertama itu, kok mana-mana pun ini nampak kelebihan Madinah lah, kelebihan Madinah belaka. Kalau tidak, mesti Dajjal tu boleh masuk. Tak boleh masuk tu sebab apa? Ada yang jaga dia. Lepas tu orang hak baik tu pun ada situ. Sehingga yang terakhirnya mana dia kata gitu, aku bersaksi bahawa engkau adalah Dajjal. Yang Nabi SAW cerita kepada kami tentang engkau tu. Jadi di situ rajulun itu dia tulis kecil tu, yuqalu innahu al-Khadir. Padahalnya itu tidak sesuai dengan pendapat Bukhari. Bukhari kata Khadir tak ada, dah mati dah. Apabila mana ada pula Khadir ni? Ini pendapat dia. Yuqalu itu pun dikatakan dengan sirah tamrid, yuqalu. Tetapi hak kemahnya tidak, bukan Khadir, orang lain. Orang lain. Jadi makna orang baik ada situ.
Jadi sehingga berlaku peristiwa ini yang mana Nabi SAW sendiri sebut ni. Banyak peristiwa dalam dunia ni hak Nabi tidak sebut, tapi apabila dia sebut tu maknanya istimewa lah. Ada situ. Bila begitu, Dajjal apa kata? Bagaimana kalau aku bunuh dia ni? Lepas tu aku perhidup dia. Adakah kamu ragu tentang aku? Tentang kebesaranku? Ataupun fil amri tu. Sebab apa kau disebutkan fil amri? Dia tidak kata fi sya'ni. Kalau sya'ni maknanya tentang kebesaranku, kedudukan istimewaku. Ataupun tentang dia tu sebagaimana yang didakwa oleh dia bahawa dia tu Tuhan. Adakah kamu ragu situ? Apa yang dikata fil amri itu? Sebab macam-macam tu takwilannya. Hal tashukkuna fil amri? Kalau kita kata, adakah kamu ragu tentang kehaibatanku, keistimewaanku? Bermakna orang yang menafikan, mereka berkata la, tidak. Maknanya puak-puak ni terimalah dia tu sebagaimana yang didakwa oleh dia. Tetapi ada ulama mengatakan bukan begitu, tidak mesti makna begitu. Fayaquluna la tu maknanya boleh jadi mereka kata la, tidak ragu bahawa engkau ni bohong lah, engkau ni dajjal. Makna kalau begitu dia ni mukmin lah, puak-puak mukmin juga hak kata begitu. Cumanya cara dia jawab tu begitu. Sebab itu dia kata fil amri, itu beza tu. Fil amri dengan fi sya'ni misalnya kata. Jadi hal tashukkuna fil amri, jadi boleh jadi hak kata la itu mana hak percaya kepada dia. Boleh jadi hak kata la tu hak tidak percaya kepada dia. Bahkan mana yang yakin bahawa dia tu dajjal dengan cara dia tunjuk begitu tu. Lalu dibunuhlah orang itu. Kemudian dia perhidup. Dia perhidup. Jadi nisbahkan perhidup kepada dia tu dari segi sebab zahir lah, dari segi zahir. Hakikatnya tak ada yang boleh perhidup orang ni. Yang mematikan ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat, wallazi yumituni thumma yuhyin. Jadi Tuhan yang menghidupkan aku kemudian mematikan aku. Yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Jadi maknanya di situ hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah, tapi zahirnya nampak begitu. Jadi bila dia itu semula tu hidup tu, dia pun kata begitu. Lepas pada tu Dajjal nak bunuh dia, tapi tak boleh, tak berkuasa nak bunuh. Supaya juga hak selepas pada tu maknanya semua negeri akan jerit lah kita kata, dipijak oleh Dajjal. Siapa belaka Dajjal? Kecuali Mekah dan Madinah. Maknanya Dajjal ni pergi belakang. Usaha dia nak menyesatkan itu rata pergi, kecuali Mekah dan Madinah. Pada ketika itu barangkali pada ketika itu ramai juga orang-orang yang beriman ni untuk menyelamatkan diri dia berusaha untuk pergi kedua negeri itu, Mekah dan Madinah tu, untuk menyelamatkan diri dia daripada tipu daya Dajjal. Tentu sekali kalau kita tahu begitu, kita apa? Bimbang, baik pergi denu kita kata. Tapi hak tu tidak adalah dalam hadis yang jelas begitu, tak ada, tapi boleh jadi. Sebab tu kita kata boleh jadi. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, orang beriman dia balik ke Madinah tu seperti mana ular balik. Jadi apa ketakutan yang paling besar sekali bagi orang yang berimannya? Iaitu apabila iman dia tu terancam. Hak tu paling besar sekalinya. Jadi kemungkinan sekali kalau dalam keadaan lain pun, dalam keadaan di awal Islam pun, dalam keadaan iman itu terancam, Nabi SAW suruh berhijrah, pergi ke Madinah, lari ke Madinah. Sebab di situ ada pembela-pembelanya. Jadi begitu juga di akhir zaman akan berlaku begitu. Boleh jadi. Hakikatnya Allah SWT akan tunjukkan kepada sesiapa yang dah pada masa itu. Kita tak tahulah. Ke mana-mana pun ini hadis-hadis yang seumpama ini, hadis Dajjal dan hak baru ni tentang Nabi Isa ke apa tu, hadis Dajjal begini banyak sifat-sifat dia, perbuatan dia tu, itu payah kita nak takwil lah, kita nak kata dengan makna kejahatan ke atau kebatilan ke berleluasa. Kalau dia nak rayak gitu, dia boleh rayak dengan cara lain. Dia rayak cara terai apa-apanya, berselindung-selindung, dia sebalik cerita gini-gini, tak perlu tu. Jadi ini juga menunjukkan bahawa hadis-hadis ini bukan disebutkan secara tamthil, tidak, tetapi secara hakikat lah.
Lepas pada tu 3 kali gepa, keluarlah setiap munafik dan kafir. Jadi hak ada dalam tu hak baik-baik saja, iaitu orang mukmin saja. Ini bab Madinah tamfil khabath. Madinah mengeluarkan khabath, mana kejahatan, keburukan. Ini lebih kurang dengan tajuk dulu ni, minggu lepas ni. Dia kata bab muka surat 252 tu atas tu. Baris yang kedua. Bab fadlil Madinah wa innaha tamfin nas. Supa tu. Pada sini di sini tak ada fadlil Madinah saja. Tamfin nas. Hak sebelum pada ni tamfil khabath lah juga. Tamfil khabath lah juga. Jadi belah mana ni nampak berlaku takrar terjematil bab Imam Bukhari ni. Dulu kita sudah ayat dah, di antara kaedah terjematil bab dia, mungkin lafaz dia berulang tetapi makna dia tidak berulang. Terjematil bab. Tapi di sini apa makna? Jadi kalau kita kata cuma bab hak pertama tu ada kelebihan Madinah, hak ni tak ada tu saja. Jadi tidak jadi lain tu. Walaupun tak ada pun isi kandungan dia ni menunjukkan kelebihan juga. Apa ya jadi bulan ni? Dengan sebab itu setengah ulama pensyarah Bukhari dia mengatakan sama ada di sini hak ni ataupun di sana tadi. Muka surat 252 tu bukan tanfi tapi tunaqi. Qaf dengan qaf. Wa innaha tunaqqin nas. Sama ada qaf dengan qaf tu kita kata di sana ataupun di sini. Al-Madinah tunaqqil khabath. Gitu. Tunaqqil khabath. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi ada pula yang mengatakan tamfin nas itu, tamfin nas hak dalam bab yang pertama tadi, hak tu tetap dengan makna asal lagu tu dah. An-nas di sini tamfil khabath. Bukan tamfil khabithin. Dia mengeluarkan keburukan, hak tidak baik tu sendiri. Keburukan, kejahatan itu sendiri. Walaupun kejahatan itu hak tidak molek tu bukan ada pada manusia. Kejahatan itu sendiri. Misalnya wabak ke perkara-perkara yang tak molek tu, itu mana Madinah mengeluarkan tu. Pak kata Madinah tu bukanlah Madinah sendiri. Itu masalah bab majas lah tu waktu tu. Allah Subhanahu taala belaka. Jadi tu dia kata di sini tamfil khabath, tadi tamfin nas. Jadi tidak ada takrar, tidak ada pengulangan dalam terjematil bab itu kalau kita tengok situ. Baiklah kita tengok hadis dia. Riwayat daripada Jabir, ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaya'ahu 'ala al-Islam. Lalu dia bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Islam. Bai'ah Islam. Esoknya dia mari pula demam dia. Faqala aqilni. Pindahkan saya, kata dia. Pindahkan saya. Fa'aba salasa marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak saya pindahkan dia. 3 kali duduk kata gitu. Faqala, lalu selepas 3 kali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, al-Madinatu kalkir tanfi khabathaha wa tansa'u tayyibaha. Wa tansa'u tayyibaha. Lalu dia kata Madinah itu seperti kir. Yang dia seperti paip penyembuh. Peniup tukar besi itu. Tanfi khabatha, yang menghilangkan tahik besi itu. Dan dia membezakan, mengasingkan besi yang molek daripada hak tak molek. Lagu itulah. Lepas pada tu ini sekali lagi hadis riwayat daripada Zaid bin Thabit, kata dia, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Uhud, beberapa orang sahabat dia keluar balik. Lalu satu golongan daripada mereka kata, kita bunuhlah mereka. Satu golongan pula kata, kita tak usah bunuh. Maka turun ayat, famalakum fil munafiqina fi'atain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha tamfir rijal.
Madinah itu dia mengeluarkan orang-orang yakni yang tidak sesuai dengan dia tu, sebagaimana api menghilangkan tahi besi. Jadi hadis yang pertama tadi, Arabi itu datang kepada Nabi SAW, dia bai'ah Islam. Esoknya dia demam dan minta Nabi SAW pindahkan. Akil ni. Jadi kata setengah ulama akil ni tu, mana dia tak sahih Islam. Dia tak sahih Islam. Mana dia minta dengan Nabi SAW nak keluar daripada Islam. Itu akil ni. Itulah yang disebutkan apa nama ni, tilwa tu. Akil ni zahiruhu annahu sa'ilul iqalah 'anil Islam. Nombor ni. Dia minta dia ni dipisahkan, diasingkan daripada Islam. Wabihi jazama Iyad. Qadhi Iyadnya pegang lagu tu lah. Qadhi Iyadnya yakin lagu tu. Dia ni begitu. Wa qala ghairuhu. Ada pula hal lain pula, ulama lain pula kata, dia minta dia ni dipisahkan daripada hijrah. Tak tahan dia duduk situ. Dia kena hijrah. Hak mana beriman kena hijrah. Lepas kena duduk di Madinah lah. Pada Madinah ni tempat wabak. Tak tahan duduk situ, minta biar dia ni dipisahkan. Dia asingkan, dikecualikan daripada hijrah lah, boleh pergi duduk lain. Jadi Nabi SAW tidak benarkan. Jadi puak ni kata, kalaulah sekiranya dia tu minta apa nama ni, keluar daripada Islam, tentu Nabi bunuh dia kerana riddah. Itu kita sudah bahas dulu masalah riddah tu. Betulkah apa nama ni, semata-mata riddah tu memastikan bunuh? Kalau kita mengikut Qadhi Iyad itu, mana ada walaupun dia tu minta dia tu keluar daripada Islam, Nabi tak buat apa, tak bunuh pun, tak ada bukti menunjukkan dia bunuh. Itu salah satulah dalil kita kata. Walaupun ini apa nama ni boleh jadi lagu lain. Wa hamalahu ba'dhum 'ala al-iqalah min al-muqam bil Madinah. Jadi hak ni hak sedaknya, iaitu setengah ulama memakai makna dia iqalah ni, makna iqalah memisahkan daripada duduk tetap di Madinah. Takkanlah dia ni minta dengan Nabi SAW tak say pahala hijrah, dia tahu dah hijrah tu lebih, tapi kerana dia ni lemah, tak tahan dengan wabak tu, dia minta biar dia ni tidak menetap di situ. Tetapi dia ni sebagai muhajirin juga, sebagai termasuk dalam muhajirin juga. Siapa dia tak say dalam keadaan Nabi SAW sudah royak kelebihan hijrah, muhajirin gapo sebut dalam Quran. Kalulah dia tu sahabat sengati, mana tak ada, takkan dia tak akan tolak benda lagu tu. Kecuali kalau kita kata dia ni minta supaya diasingkan, dikecualikan daripada menetap di Madinah, tetapi dia tetap dikira sebagai muhajirin. Mungkin begitu. Tapi mungkin juga hak Qadhi Iyad kata tu sebab ini ja'a a'rabiyun, seorang Arabi. Arabi ni maknanya bukannya orang kemah sangat. Dia tidak kata ja'a dia tidak kata ja'a sahabiyun, tetapi dia kata ja'a a'rabiyun. Jadi Arabi itu maknanya orang Arab biasa. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi dalam Quran apa ada sebut berkenaan dengan Arab ni, maknanya tidaklah dalam mana iman dia tu. Jadi sehingga kalau dia kata beriman, disuruh Nabi kata royak ke dia, jangan lam tu'minu, kamu belum lagi beriman, kamu kata saja kami sudah Islam. Memadai hak tu. Jadi hak zahir, sekat zahir, mana tidak dalam. Jadi boleh jadi seperti hak Qadhi Iyad kata tu, sehingga dia jazam begitu tu. Jadi tidak mustahil berlaku tu ke mana-mana pun. Jadi Nabi SAW lepas pada 3 kali tu pun dia kata gitu. Madinah ni seperti kir. Jadi maknanya kalau tak tahan, itu memang ujian sunnatullah yang berlaku kepada sahabat-sahabat. Kalau tak tahan memang larilah. Memang larilah. Sama ada tinggal Islam pasal apa? Banyak ni cubaan. Hak ni demam je. Lepas kalau perang, sekeliling nak perang. Sehingga Nabi SAW berapa kali pergi perang? Nabi SAW sendiri. Waktu sahabat-sahabat dia hak suku pula tu, hatta pergi sana pergi sini. Jadi itu adalah suatu perkara yang berat tu. Kalau orang tu tidak beriman sengerti, dia tak boleh turut tu. Tetapi hasil daripada turut hak berat tu,
sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdidik sehingga dalam masa yang sekejap saja dia sebarkan Islam ke seluruh dunia. Itulah kelebihannya pula. Kalau hak orang ni tak jadi, hak berat tu hak jadi. Jadi begitulah. Lepas tu hak lagi tu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Uhud. Lalu balik beberapa orang sahabat dia. Disebut sahabat di sini dari segi zahir. Sebab mereka mendakwa sebagai sahabat. Jangan pula kita anggap munafik tu sahabat. Tidak. Ni hak balik ni hak munafik lah. Jadi satu golongan daripada sahabat hak tidak balik tu kata kita bunuhlah. Satu golongan yang lain kata tidak. Jadi famalakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kamu berbelah bagi dalam masalah orang-orang munafik? Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Jadi ayat tu sebenarnya turun cerita lain. Cerita lain. Seperti mana kita tengok dalam kitab tafsir. Hak ni bahagian yang kedua ni. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaha tamfir rijal. Tidak dalam peristiwa ni Nabi kata ni. Nabi kata dalam peristiwa lain, cerita lain. Tetapi perawi dia gabungkan sekali sehingga mewahamkan. Mewahamkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kemudian ni sekali dengan hak yang pertama. Lepas tu sesuai pun. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Jadi ke mana-mana pun ini menunjukkan bahawa Madinah itu mengeluarkan orang-orang. Mana orang-orang yang tidak baik. Jadi sehingga boleh beza, boleh tahu. Ujian semasa duduk di Madinah tu keluar perang. Ada hak balik. Jadi boleh tahulah. Hak ni hak jenis tahik ke? Hak jenis parti kita kata. Jadi boleh tahu. Itu maksud tanfi itu tidak semestinya mengeluarkan daripada Madinah tu, tapi dari semasa ke semasa Madinah ni membersihkan dan membezakan orang baik daripada hak tidak baik. Babun. Ini satu bab, tidak ada terjemah dia. Jadi kebanyakan ulama kata kalau dalam Bukhari ni bab tanpa terjemah ini dia sebagai fasal bagi bab sebelumnya. Sebagai fasal bagi bab sebelumnya. Yaitu riwayat daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah min al barakah. Ya Allah jadikanlah di Madinah ini 2 kali ganda keberkatan yang telah engkau jadikan ataupun engkau letakkan di Madinah, di Mekah. Jadi letaklah, berilah keberkatan di Madinah ini 2 kali ganda apa yang engkau berikan ke Mekah tu, di Mekah tu, berupa keberkatan. Jadi Nabi SAW doakan supaya Madinah ini diberkati 2 kali ganda daripada Mekah. Itulah sebabnya baru ni kita raya Imam Malik kata Madinah ni lebih afdal lagi daripada Mekah. Hadis-hadis ni lah. Tapi kebanyakan ulama dia mengatakan tidak semestinya kalau ada doa-doa yang macam ni bermakna Madinah tu lebih daripada Mekah. Bermakna Madinah tu lebih daripada Mekah. Kalau lagu tu Nabi SAW dia berdoa berkenaan dengan Syam dan sebagainya. Jadi apakah Syam tu lebih pula daripada Madinah? Dan daripada Mekah? Tidak bermakna begitu. Cuma di sini yang Nabi SAW doakan dari segi keberkatan makanan, makan minum, tempat tinggal, keselesaan tu lebih daripada di Mekah. Hak tu. Sebab apa dalam hadis yang lain Nabi SAW ada berdoa. Cuba kita tengok nombor 9 tu. Yang di barakatid dunya kata dia. Min barakatid dunya. Berkat dunia bukan dikira dari segi kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkat tu luah. Berkat dunia di sini. Jadi sebab apa? Qarinahnya ada Nabi SAW berdoa dalam hadis yang lain. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Jadi itu menunjukkan kelebihan dari segitu. Sebab tu kata tamar Madinah lebih daripada tamar Mekah. Kau tu ni lebih daripada Mekah. Sebab apa? Inilah hasil daripada keberkatan. Doa Nabi SAW dari segi keberkatan dunia tu lebihnya. Ya Allah berkatilah untuk kami pada gantang kami dan pada muk kami, cupok kami. Jadi itu makna keberkatan makan minum ke apa tu.
Tetapi bagi orang seperti Imam Malik, dia kata dak ni umum, kata dia. Kecuali kalau ada Mekah tu hak sabit berdasarkan hadis kelebihan dia suku. Kecuali misalnya semaya di apa nama ni Masjidil Haram tu lebih daripada Madinah, tu kita terima dari segi tu. Tapi dari segi lain lebih Madinah. Kecuali beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis yang menunjukkan di Mekah lebih afdal lagi daripada di Madinah. Gitu. Lepas tu riwayat daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia datang daripada perjalanan dia, dan dia nampak dinding-dinding Madinah, dia percepatkan kenderaan dia tu. Kalau dia di atas binatang, dia menggerakkan binatang tu. Mana tunjang lah kita kata, ataupun apa nama ni, pukul lutut dia tu pada binatang tu. Jadi rahilah tadi macam unta, jadi ni macam kuda ke. Jadi ini lagi menunjukkan kelebihan Madinah. Kalau tidak, Nabi SAW tidak gitu. Jadi setiap hak Nabi suka, hak Nabi kasih tu memang ada kelebihan dia. Di situ dia nak ayat ni. Ini bab Nabi SAW tidak suka dikosongkan Madinah, disepikan Madinah. Daripada Anas kata dia, Banu Salimah nak berpindah ke dekat masjid, ke tempat yang dekat dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, tidak kena dikosongkan Madinah. Dan dia kata, wahai Bani Salimah, adakah kamu tidak apa nama ni menghitung ganjaran, kesan-kesan tapak kaki kamu itu, yang ni untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke tempat Nabi. Adakah kamu tidak mengharapkan ganjaran itu, ganjaran perjalanan kamu tu? Kamu duduk jauh, betul lah duduk jauh. Dari satu segi itu susah, tapi tidak sia-sia. Jadi Nabi SAW nak majukan bukan setepak, bukan setopok saja. Dia nak biar luas dalam kawasan Madinah tu, semua kawasan dia makmur belaka. Bermakna kawasan Madinah tu hak jauh pun ada kelebihan dia, cara dia. Tidak kata hak dekat dengan masjid tu saja kelebihan dia. Jadi makna hak dekat ke hak jauh ke ada kelebihan dia. Hak jauh ada lebih ke mana? Dari segi nak pergi ke masjid tu jauh, nak boleh pahala cara dia. Gitu. Itu menunjukkan kelebihan juga. Fa'aqamu, maka mereka pun tetaplah duduk di tempat asal tu, tak pindah lah, tak jadi pindah. Ini satu bab. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, bahagian ataupun kawasan di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga, dan mimbarku berada di atas haudku, yakni kolamku, yakni kolam Kautsar. Jadi hak ni juga menunjukkan kelebihan. Kelebihan Madinah tu memang tempat hak jauh-jauh pun lebih juga sana. Hak paling jelas lebihnya iaitu dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kawasan di antara rumahku dengan mimbarku ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Apa? Tak molek kalau gitu. Tidak istimewa kalau gitu. Jadi dengan sebab itu ulama kata kawasan tu memang bahagian tu daripada syurga tu, kata dia. Asalnya mari daripada syurga kawasan tu. Tu. Lepas tu kalau dalam syurga, apa yang kita serah lapar ke apa duduk situ tu. Apabila dia mari sini, dia jadi berubahlah keadaan dia. Jadi berubahlah keadaan dia. Jadi kata dia begitu. Ada pula yang mengatakan tak, hak ni hak tempat tu akan dibawa pergi ke dalam syurga tu akan datang. Dalam syurga tu akan datang. Jadi maknanya ni, hak dalam dunia ni tidak akan pergi semua dalam syurga. Hak akan pergi ke dalam syurga di antaranya hak ni. Jadi kata dia istimewa lah tu, mana akan masuk ke dalam syurga. Ada juga yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan hak ni kata dia ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah ni, mana tempat tu akan membawa kepada syurga, menjadi sebab kepada masuk ke dalam taman-taman syurga apabila duduk di situ. Pasal apa? Pasal kelebihan dia.
Kelebihan dia apabila beribadat di situ akan masuk dalam syurga. Seperti Nabi SAW berkata berkenaan dengan apa nama ni, hilaquz zikr, yakni halaqah zikir itu, dia kata riyadil jannah. Dia sebut taman syurga. Faham taman syurga itu, kita nak faham makna mari daripada syurga ke atas akan pergi ke dalam syurga ke lagu mana? Itu maksudnya apabila kita duduk di dalam halaqah yang seperti itu boleh membawa kita kepada syurga. Jadi ini orang panggil, dia kata itlaqil musabbab wa iradatis sabab, kata dia. Itlaqil musabbab wa iradatis sabab, sebutkan musabbab tapi maksud dianya ialah sebab dia. Apabila kita mengadakan sebab itu, buat sebab itu, kita akan dapat musabbab dia, iaitu raudah min riyadil jannah. Apa tu ulama yang pertama tu kata, kalau lagu tu apa lebihnya? Kalau nak kata raudah min riyadil jannah tu, dah tempat zikir pun lagu tu juga. Apa lebih, apa bezanya? Kata dia. Dah kat tempat zikir, majlis ilmu pun raudatun min riyadil jannah juga. Apa yang royak ni? Apa nama ni? Raudatun min riyadil jannah, apa bezanya? Tak ada kelebihan lagu tu. Lain pun ada juga kelebihan tu. Nak kira raudatun min riyadil jannah, dari segi dia tu menjadi sebab bawa kepada syurga kan lagu tu. Sebab tu kata dia baik pendapat kita tu yang mengatakan dia tu daripada syurga atau akan pergi ke syurga. Kata dia. Debon ni kata, betul, taman tu taman syurga, hak tu pun taman syurga. Tapi yang disebut di sini ini lebih. Oleh kerana kedudukan dia tu lebih, jadi lebih daripada hak lain lah akan datang tu. Betul taman syurga, tapi taman tu dengan taman ni tu beza. Gitu pula dia kata. Macam-macam lah. Ada supaya tu juga berkenaan dengan wa mimbari ala haudhi. Dan mimbarku adalah di atas haudku. Wa mimbarku. Mimbar mana? Mimbar dalam masjid Nabi SAW tu kah? Kau mimbar mana? Ada ulama mengatakan mimbar ini mimbar hak dekat haud dia. Di kolam Kausar itu ada mimbar di situ. Jadi mimbar tu duduk di atas kolam itu. Nak ayat hak tu. Kata di ulama. Hak satu golongan lagi dia kata, apa ni? Hak ni duk cerita ke ma baina baiti wa mimbari, duk cerita hak ni hak dunia ni. Tiba-tiba pergi hak akhirat. Sebab apa? Hak ni maksud member ni, member hak ni dalam masjid dia ni. Supaya dengan ma baina baiti wa mimbari itu, hak tu lah hak dalam dunia. Jadi member ni pun member hak dalam dunia. Member ni akan berada di atas haudku. Hak tu dia nak ayat. Lepas tu Tuhan kau bagi kau. Lah, kira-kiranya gitulah dia kata. Tapi setengah ulama yang memakai mimbarku ala haudhi itu, nak ayatnya orang yang mendengar nasihat aku. Itu secara majaz. Aku duduk royak di atas mimbar ni, aku duduk bagi ucapan di atas mimbar, apa dia pakar hak tu? Ala haudhi, akan berada di haud aku. Maknanya orang tu akan bertemu dengan aku di haud nanti. Mana orang yang minum, ibaratnya orang yang boleh minum di kolam Kausar besok, siapa dia? Iaitu orang-orang yang ikut Nabi SAW. Orang yang mengikut sunnah dia, orang yang mengikut apa ajaran dia, hak tu hak boleh pergi. Jadi hak dalam dunia ni, makna dia royak itu ajaran-ajaran dia itulah sebagai hak tu. Apabila dia sudah biasa dengan hak tu, dia akhirat besok Allah SWT akan beri. Sebab itulah dalam hadis-hadis disebutkan bahawa beberapa orang nak pergi di kolam Kausar itu. Tiba-tiba Allah SWT halal dia. Sebab apa? Nabi kata, sebab apa? Sebab innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Itu. Jadi maknanya orang yang telah buat perubahan terhadap sunnah Nabi SAW selepas dia, mana dia tidak ada kaitan, tak boleh nak pergi itu. Pasal apa? Dia telah ubah ajaran Nabi SAW. Jadi gitulah. Jadi makna mimbari ala haudhi ni nak isyarat kau tu, nak isyarat kepada orang yang dengar nasihat, orang yang mendengar pengajaran Nabi SAW dari atas mimbar itu. Khususnya, tentulah perkara itu penting, perkara itu istimewa lebih daripada yang lain. Dia amal hak tu, dia akan bertemu aku di kolam nanti. Dan hak tu kalau nak banding dalam dunia ni, ajaran tu dia menghilangkan dahaga manusia. Sebagaimana orang yang dapat minum di air kolam Kausar itu hilang dahaga dia esok. Begitu. Lepas pada tu, ini riwayat daripada Aisyah, kata dia, bila Nabi SAW datang ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar demam. Sebab kata tadilah, dia tempat wabak.
Bila pun demam juga. Abu Bakar bila dia ni kena demam, dia akan bersyair lagu ni. Dia akan kata lagu ni. Dalam keadaan tak khabar lah tu. Dalam keadaan tak berapa panas sangat tu. Dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar dia kata mana? Kullum ri'im musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Itu dia kata. Setiap orang diucapkan selamat pagi di kalangan ahli keluarganya. Padahal mati lebih hampir kepadanya daripada tali seliparnya. Tu kok tak khabar apa tubik molek juga. Orang yang jenis juruh ni dalam keadaan tak sedar, dalam riwayat yang lain dia sebut Sayyidina Abu Bakar tu khabar tak khabar. Dari sini dia tak ayat, Aisyah tak ayat. Dalam riwayat yang lain Amir bin Fuhairah seorang lagi. Hak tu pun tak khabar juga. Tapi sahabat-sahabat ni tak khabar apa. Kecek molek juga. Tidak seperti kita ni, kalau orang latah tu cokek dia tu dah jadi tubik tak molek misalnya. Kita kata. Ataupun dalam keadaan apa nama ni, dia tak sedar tu tubik benda-benda tak molek. Tidak gitu. Kullu mri'im musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang diucapkan selamat pagi, dikatakan sabbahakallahu bil khair atau sabahal khair. Diucapkan selamat pagi di kalangan ahli keluarganya. Maknanya segar moleklah selamat pagi, ucap selamat. Padahalnya mati lebih hampir kepada dia daripada syiraki na'lihi, yakni tali kasut dia. Jadi orang Arab bila dia nak royak dekat benar, maknanya dia bandingkan tali kasut dengan kaki dia. Dia kata gitu. Bila dia uqli'a anhul humma, bila dia segar sikit daripada demam, dia akan berteriak. Dia akan menaung dengan kata dia, syair dia. Ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawliya idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabduan li syamatun wa tafilu. Dia kata, kiranya aku tahu. Ala laita syi'ri, kiranya aku tahu bahawa aku akan bermalam di satu wadi. Aku akan bermalam satu malam di satu wadi di mana aku dikelilingi oleh idkhir dan jalil, dikelilingi oleh rumput-rumput rampai. Kata dia, wahal aridan, dan kiranya aku tahu bahawa pada satu hari nanti aku akan sampai miyaha majannatin, ke apa namanya, sumber air majannah. Wahal yabduan li syamatun wa tafilu, dan aku akan kelihatan kepadaku syamah dan tafil, yakni bukit syamah dan bukit tafil itu. Kiranya aku tahu, adakah aku akan bermalam. Itu kita terjemah mafhum dia lah. Kita terjemah mafhum. Jadi hal itu tidak ada makna di situ. Jadi kalau aku boleh tahu waktu, alangkah bahagianya, alangkah sukanya. Pasal apa? Teruk duduk di Madinah, sehingga teringat hak lepas di Mekah. Padahal tahu kelebihan Madinah tu, kelebihan hijrah gitu gini, main dengan berat sakit ni, jadi tubik benda lagu tu. Jadi duduk bayangkan, kalau lah nampak kelihatan bukit-bukit tu, alangkah indahnya, comelnya. Apa tu dalam keadaan segar, comel ni kalau segar, kalau tak segar, hak comel tu jadi nampak tak comel. Allahumma la'an Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami daripada bumi kami ke bumi wabak ini, kata dia. Jadi teringat ke negeri asal. Teringat ke negeri asal, situ comelnya air mengalir, comel. Mimpi kalau Allah aku boleh tidur di situ, kata dia. Dalam rupuk rampai dia tu, alangkah seronoknya. Kalaulah aku boleh pergi ke sumber air majannah itu. Kalaulah aku boleh kelihatan kepadaku. Kalau kelihatanlah kepadaku bukit-bukit itu, alangkah comelnya. Ni kat duduk sini maknanya. Jadi tubik lagu tu. Pasal apa? Pasal teruknya keadaan. Nak ayat teruknya keadaan di Madinah tu. Tapi adakah demo-demo ni lari? Tak lari. Ni nak ayatnya keadaan hak kuat. Hak tayyibun. Hak duduk di Madinah ni tak lari. Kuat, sakit setengah mana pun
tak lari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun doa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda. Ya Allah, timbulkanlah rasa kasih kepada kami terhadap Madinah seperti kasih kami terhadap Mekah atau lebih lagi dari itu. Ya Allah, barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Berkatilah untuk kami pada gantang dan pada cupak kami. Wa sahhih halana, dan jadikanlah dia tu sihat, tempat sihat untuk kami. Wanqul hummaha ila al-Juhfah, dan pindahkanlah demamnya itu ke Juhfah. Qalat, kata Aisyah lagi, kami datang ke Madinah, kami sampai ke Madinah dalam keadaan Madinah itu adalah bumi Allah yang paling kuat wabak. Wabak ta'un dan macam-macam, paling kuat. Qalat, kata Aisyah lagi, fakana Budhan yajri nahlan, yakni ma'an ajinan. Di Madinah itu ada satu parit lah, ada satu anak sungai yang mengalirkan air yang berubah. Air dia tu tak molek, berubah warna dia. Jadi salah satu sebab sebab apa ni penduduk Madinah tu tidak sihat, punca tu air dia tu tidak bersih. Bila begitu Nabi SAW dengan keberkatan Nabi SAW doa ni, lepas tu Nabi SAW ajar tanah ke ajaran bersih tu sehingga bersih sungguh. Dia jadi hak sebab zahir tu pun dia ambil kira je. Doa tu pun doa juga. Maka Allah SWT bagilah Madinah itu sebagai tempat yang sihat, sebagai tempat yang baik, tidak ada lagi wabak di situ. Lepas pada tu ini menunjukkan lebihlah Madinah tu, sebab dia tu adalah didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu riwayat daripada Umar, kata dia, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku syahadah, yakni mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladika, fi baladi rasulik, dan jadikanlah matiku, yakni matikanlah aku di negeri Rasulmu, yakni di Madinah. Memang betul lah apa yang didoa oleh Sayyidina Umar ni terjadi. Allah SWT makbul. Jadi dia tu dibunuh oleh orang kafir. Jadi mati syahid lah dia dapat waktu. Waktu ditanamkan dia tu di Madinah. Mati itu di Madinah. Jadi tercapailah. Allah SWT terima doa dia tu. Begitu juga kita dapati sahabat-sahabat ni, kalau dalam sejarah dia ramai hok pergi rata, hok mati lain pun ada juga, tapi ramai juga daripada mereka itu pergi rata, saat akhir dia balik mati di Madinah. Itu cinta dia kepada Madinah. Dan di antara kita tengok ulama-ulama ramai, ulama-ulama. Kalau pensyarah Bukhari ni misalnya, anda boleh sebut beberapa orang syarah Bukhari, misalnya Syekh Zakaria, sangat cinta kepada Madinah. Dia apabila lama-lama kita duduk main dengan hadis ni kan, dia jadi timbul satu macam nisbah. Orang panggil timbul satu nisbah. Satu pertalian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya di saat-saat akhir hidup dia, memang dia doa mati sana. Tanah sana, padahal dia bukan orang sana, tapi mati sana. Termasuk juga pensyarah Bukhari, anak murid Anwar Shah Kashmiri yang cantik takrir dia tu, huraya dia semasa mengajar, nama dia Faidul Bari yang kita selalu rujuk tu, itu pun mati di sana juga. Di saat akhir pergi sana, mati sana. Begitu juga Khalil Ahmad Saranfuri, Syekh kepada Syekh Zakaria, tok guru dia, pengarang kitab Badlul Majhud Syarah Abu Dawud, itu pun mati sana. Banyak kita tengok ni orang-orang hadis ni, dia gitu, cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi, sehingga secara senyap-senyap dia doa. Dan kita perhati orang-orang ni, dalam kitab-kitab dia tu akhir dia doa gitu, dan Allah SWT bui kepada dia. Wa qala Ibn Zurai' an Rawh bin Al-Qasim an Zaid bin Aslam an ummi an Hafsah binti Umar qalat sami'tu Umar nahwahu, supaya juga sepada dia jugalah. Cuma dia rayak sanad lain. Wa qala Hisham an Zaid bin Aslam
an abihi an Hafsah sami'tu Umar qala Abu Abdullah kadza qala Rauh an ummihi. Jadi Imam Bukhari nak ayatnya Imam Bukhari nak ayatnya sanad ini Zaid bin Aslam ambil daripada mak dia, daripada Hafsah binti Umar. Mak dia tu kata apa ni, Hafsah tu kata sami'tu Umar, supaya tak adilah doa dia je, supaya tak adi juga. Kata Hisham bin Zaid, Hisham an Zaid bin Aslam an abihi. Jadi Zaid bin Aslam tu ambil hadis ni bukan daripada mak dia, daripada ayah dia. Ayah dia tu ambil daripada Hafsah. Lepas tu Hafsah tu kata aku dengar Umar. Qala Abu Abdullah, kata Abu Abdullah kadza qala Rauh an ummihi. Jadi demikian kata Rauh daripada mak dia. Maknanya Zaid bin Aslam tu ambil daripada mak dia. Jadi bukan salah tu, tidak, memang betul. Yang ni mengikut riwayat Rauhnya, dia ambil daripada Zaid bin Aslam daripada mak dia. Tetapi Hisham daripada Zaid bin Aslam daripada ayah dia. Riwayat tu. Apa yang riwayat tu? Boleh jadi kedua. Memang boleh jadi kedua. Dia ambil daripada mak dia pun ada juga, daripada ayah dia pun ada juga. Jadi sebab tu Imam Bukhari riwayat tu takut-takut kita kata salah ke kalau daripada mak dia. Tidak salah, memang lagu tu. Dia nak ayatnya memang Rauh kata begitu. Dalam riwayat dia, sanad dia tu daripada mak dia, bukan daripada ayah dia. Tapi dalam sanad asal lagi tidak daripada mak dia, daripada ayah dia. Takut-takut kita kata tersalah ke? Bukan tersalah. Bahkan itu boleh berlaku. Sebab apa? Dia dengar daripada ayah dia, lagu tu juga. Dia dengar daripada mak dia, lagu tu juga. Sekali dia riwayat daripada mak dia, sekali dia riwayat daripada ayah dia. Gitu. Lepas pada tu sama, kalau kita perhati dalam bab Bukhari ni, di akhir bab dia tu dia isyarat kepada mati, isyarat kepada mati, isyarat kepada hujung akhir hidup, iaitu urzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Tu isyarat mesti ada. Cuba kita perhatilah, siapa kasuk bab sebuah kitab Bukhari ni, lagu tu ada. Hafiz Ibn Hajar kata ini isyarat kepada habis bab. Isyarat kepada habis bab, maknanya akhir, sudah tamat. Ada isyarat kepada habis bab. Tapi Syekh Zakaria kata tak, isyarat kepada mati, ujung manusia tu. Jadi situ kita tengok memang istimewa Syekh Zakaria. Dia cara perhatian dia tu beza. Kita tengok Hafiz Ibn Hajar kata gitu. Dia kata lagu tu. Hebat. Hebat kalau. Cara perhatian dia tu, dia kata ini isyarat kepada mati. Mana setiap permulaan ada kesudahan dia. Gitu. Wallahu a'lam.